Apabila tiba musim haji, hati akan terasa sahyu, terkenang tanah suci Mekah dan Madinah. Alhamdulillah, sepanjang bertugas dengan Kementerian Kesihatan, aku telah diberi peluang beberapa kali bertugas di tanah suci sebagai petugas perubatan di bawah rombongan perubatan tabung haji. Setiap tahun, tabung haji akan bekerjasama dengan Kementerian Kesihatan Malaysia untuk menghantar rombongan perubatan haji yang terdiri dari kaki tangan Kementerian Kesihatan Malaysia bagi mengurus masalah kesihatan jemaah haji Malaysia sepanjang berada di Tanah Suci. Berbagai pengalaman menarik yang aku lalui sepanjang 4 kali bertugas di sana. Namun, aku ingin kongsikan 2 kisah sahaja di kesempatan ini untuk pendengaran peminat Adilah. Sebahagian besar jemaah haji Malaysia adalah terdiri dari warga emas yang berumur lebih 60 tahun. Bila dah berumur, tentulah ada berbagai penyakit. Walaupun pemeriksaan kesihatan dilakukan ke atas semua jemaah sebelum mereka berangkat ke Tanah Suci, namun atas faktor yang pelbagai seperti cuaca yang panas, perjalanan yang jauh serta suasana padang pasir yang berdebu, penyakit yang pada mulanya stabil akan menjadi teruk apabila tiba di Tanah Suci. Setibanya jemaah di Tanah Suci, mereka akan ditempatkan di hotel penginapan yang dipanggil maktab. Jemaah haji akan berpindah masuk dan juga keluar berdasarkan nombor penerbangan mereka. Di kebanyakan maktab yang besar ini, akan ada ruang atau bilik hotel yang diubah suai menjadi klinik. Kisah pertama yang aku ingin kongsikan ialah semasa aku ditugaskan menjaga sebuah maktab di Madinah. Di suatu pagi, semasa aku sedang bertugas di klinik maktab, tiba-tiba pengurus maktab memanggil aku dengan cemas.
Doktor, cepat ikut saya. Ada jemaah baru sampai dari Malaysia. Mengamuk nak balik semula ke Kelantan ni. Habis semua orang yang cuba pujuk dipukulnya dengan tongkat, doktor. Aku terus bergegas mengikut pengurus maktab tadi ke tingkat atas hotel untuk melihat jemaah yang mengamuk tadi. Sesampai di lokasi kejadian, aku lihat seorang lelaki tua dalam lingkungan umur 70-an sedang mundar-mandir dengan sebatang tongkatnya. Dia kelihatan sangat stres dan marah-marah. Dia baru saja tiba dari Malaysia bersama isterinya dan anak menantunya. Dia enggan masuk ke bilik hotel walaupun dipujuk oleh petugas maktab dan juga jemaah haji lain termasuk isteri dan anak menantunya. Aku mencuba nasib untuk memujuk jemaah tersebut. Tapi dia masih berdegil. "Kawin nak ke Kelantan? Nak tengok lembu kawin," katanya. Aku tahu jemaah tersebut mungkin ada masalah ingatan dan keliru akibat keletihan setelah perjalanan yang jauh. Setelah beberapa kali gagal, aku mendapat satu idea. "Okey pakcik, jom ikut saya, kita pergi tengok lembu ya," kataku kepada jemaah tadi dengan cuba meniru dialek Kelantan. Lalu jemaah tadi bersetuju untuk mengikut aku. Sebelum itu, aku sempat berbincang dengan pakar psikiatri di Pusat Rawatan Madinah untuk memberi beliau ubat penenang di klinik. Lalu, aku dan petugas maktab membawa pakcik tersebut ke klinik di tingkat bawah. Sesampai di klinik, aku memberi isyarat supaya petugas memeluk jemaah tadi untuk disuntik ubat penenang. Akhirnya, jemaah yang mengamuk tadi dapat ditenangkan dan dibawa ke Pusat Rawatan Madinah. Di sana, dia telah dirawat dan akhirnya dia kembali normal dan sedar akan keberadaannya di Tanah Suci untuk tujuan mengerjakan haji. Namun, oleh kerana jemaah tersebut berisiko untuk hilang ingatan lagi, dia telah dijaga oleh pasukan perubatan sepanjang musim haji sehinggalah selesai wukuf di Arafah dan bermalam di Mina. Allah Maha Besar, Maha Agung dan Maha Suci. Allah Maha Besar, Maha Agung dan Maha Suci. Masanya yang dinanti, tepat
pula adalah berkenaan jemaah haji yang hilang selera makan. Memang ramai jemaah warga Mas yang hilang selera makan apabila tiba di Tanah Suci. Maklumlah, makanan yang disediakan oleh pihak tabung haji mungkin tidak menepati selera mereka. Sewaktu bertugas di sebuah maktab di Mekah, ada seorang jemaah perempuan yang terpaksa dimasukkan ke wad pemerhatian klinik akibat hilang selera makan. Waktu itu sudah selesai wukuf dan semua jemaah hanya menunggu giliran untuk pulang ke tanah air. Bagi jemaah haji yang datang lewat, mereka akan bergerak ke Madinah. Aku sempat bergurau dengan jemaah tersebut. Agaknya makcik dah rindu sangat nak balik Malaysia ni kan? Dia hanya tersenyum walaupun keadaannya agak lemah kerana sudah beberapa hari tidak lalu makan. Yang anehnya, semua saringan perubatan termasuk ujian darah adalah normal. Makcik berasa nak makan apa? Makcik sebut saja. Nanti saya belikan. Nak nasi Arab, kebab, roti canai? Nak apa lagi? Nasi lemak? Makcik cakap je. Dia hanya menggiling. Lidah pahit katanya. Aku pun mati akal. Macam mana lagi nak rawat? Bila tiba waktu rehat, aku tinggalkan sebentar makcik tadi ditemani suaminya sementara menunggu habis rawatan air yang dimasukkan ke dalam tubuhnya. Selesai waktu rehat, aku pun bersiap untuk memulakan klinik semula. Aku terpandang mangkuk makanan petugas yang masih berbaki. Biasanya, makanan petugas dimasak oleh tukang masak berbeza dengan jemaah haji. Aku terfikir untuk menawarkan makanan petugas kepada makcik yang masih dalam bilik pemerhatian klinik. Ada nasi, sayur, daun jarjil, iaitu sejenis sayur popular di Timur Tengah. Ada ayam masak kicap dan juga sambal. Bagi aku, apa saja yang disajikan selera aku okey saja. Lalu aku mencuba nasib dengan membawakan makanan tersebut kepada makcik tadi. Makcik, ni ada makanan sikit. Cubalah makan. Mungkin kena dengan selera makcik ni. Aku tinggalkan jemaah tadi seketika untuk merawat pesakit yang datang ke klinik. Alhamdulillah, sekembalinya aku ke bilik rawatan, aku lihat makcik tadi kembali segar dan makanan yang aku bawa tadi habis dimakan. Sejak hari itu, aku akan asingkan sedikit makanan petugas untuk aku berikan kepada makcik tadi.